Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan sambung lagi kisah Kumantong. Dan kali ini Kumantong bagian keempat. Kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Chatri kembali dari luar negara setelah mengetahui nasib malam yang menimpa keluarganya. Dia adalah adik bungsu kepada Shakaron dan lama menetap di Perancis mengurus salah satu perniagaan milik keluarga mereka. Setelah dimaklumkan kakak mereka, dia memutuskan untuk kembali seketika bagi menguatkan semangat keluarga mereka yang sudah down sejak hampir setahun. Oleh kerana Chatri ini anak yang baik, dia memainkan peranan yang penting untuk mengembalikan kejayaan dan kebahagiaan keluarganya. Di Bangkok, dia mendapat tahu yang bapaknya sudah hampir setahun terlantar koma dan hidup melalui sokongan tabung tiub oksigen. Ibunya sakit terlantar dan kurus kering, manakala abangnya Shakaron mengidap masalah jiwa dikenali halusinasi teruk yang membuatkan dia terjerit-jerit ketakutan. Kakak tua mereka, Shampri, sudah lama tidak pulang di rumah agam mewah mereka. Dia tinggal di pinggir kota. Di sana dia merasa aman, namun diganggu mimpi ngeri. Shampri telah masuk wad dan menilik nasibnya di hadapan Buddha tiga muka. Keputusannya amat mengejutkan. Buddha tiga muka menyarankan dia berpisah rumah jika mahu selamat dan panjang umur. Karma adalah hasil sikap perbuatan, timbang tara kesan dari amalan bakti jaya. Galap meliputi kegelapan, cerah menyinari cerah. Sedekah meluruskan nirvana, dan hutang menuntut hutang. Kayu tilik dibacakan oleh Sami senior di Wat Sri Prayakong Buddha. Sami menasihati yang keluarga mereka sedang dihukum oleh dunia gelap dan kemungkinan mereka semua akan mati sebagai imbalan jaksa perbuatan tidak benar di hadapan Nibbahana. Dia menasihati Shampri agar segera keluar dan berpindah dan jangan menyekutukan diri dengan kemewahan kotor dan kemasyhuran palsu. Mereka kena hukum, cuma masa untuk mereka bebas belum diketahui. Nasihat ini diambil pantas oleh kakak Shakaron yang pintar. Ia bungkus pergi dan tinggal di pinggir kota, kira-kira 20 km dari istana mewah mereka. Shampri merasa aman, namun kerap diganggu
oleh mimpi ngeri. "Ayah, ini rambutnya." Tami menghulurkan segulung rambut ayah Shakaron yang digunting secara senyap untuk dipuja, bagi menyiksa dia secara terus-terusan. Ayah Tami tersenyum ketawa berdekah-dekah. Anaknya, Tami, benar-benar menjalankan tugasnya dengan teliti dan berjaya mendapat sepotong rambut yang diguntingnya ketika tiada orang di dalam wad khas itu. Tersenyum gembira, rambut itu digunting pada patung-patung pemujaan untuk disiksa jiwa batin ayah Shakaron secara kerap. Di alam bawah sadar, ayah Shakaron menderita dan ketakutan ngeri. Ia berada di tempat di mana bukan neraka, bukan syurga, bukan juga alam manusia. Bapanya, Tami, telah memuja rambut tersebut dan meminta semua para setan untuk menyiksa dia sampai mati. Anak beranak kegembiraan, pendungkunan sihir ayahnya, Tami, memang cocok sekali dan tepat pada waktunya. Satu persatu keluarga Altishupuruk ditimpa petaka. Tuan Shupuruk koma tidur, namun kondisinya dalam alam bawah sadar amat ngeri. Dia diseksa dan dibuli ratusan makhluk ngeri yang menggigit dan menggomol dia setiap masa. Setiap kali dia lari bersembunyi di dalam hutan, lain setan akan menemuinya dan memukulnya. Dia ketakutan, histeria, namun siapakah yang boleh menolongnya? Tolong! Tolong aku! Tolong! Namun, siapakah yang dapat mendengarnya? Manakala ibu mereka diganggu oleh budak kecil yang bermandi darah dan bermata bulat hitam pekat. Budak itu sering masuk ke kamar ibunya dan mencekik ibu mereka sampai dia mengigau berjam-jam lamanya sebelum tidur. Lagi menyedihkan, setelah berjaya didiamkan, Shakaron pula berperangai aneh dan menakutkan. Dia berlari mengelilingi rumah, meronta-ronta dan memukul-mukul badannya sampai lebam. Dia menangis, memohon agar jangan diseksa lagi oleh anak tersebut. Anak kumantong itu menuntut nama diberikan kepadanya. Tetapi Shakaron yang bengap agama tidak tahu menahu tuntutan spiritualis makhluk kumantong tersebut. Akhirnya, budak kecil itu mengamuk. Dari wajah comel, dia berubah menjadi garang, bergigi ikan hiu, dan mulai melakukan onar kejahatan. Gelas, pinggan, mangkuk dipecahkannya sambil berlari mengejar ayah bancingannya, Shakaron. Shakaron ketakutan. Dia tidak mampu melawan kumantong gaib yang berkuasa sakti itu. Chatri berpendidikan tinggi dan bijak dalam pelajaran semasa sekolah dia. Walaupun dia memiliki sikap baik yang terpuji, dia bukanlah orang yang mudah percaya dengan momokkan hantu. Apatah lagi dengan cerita tahyul Doraemon.
Dia percaya yang keluarganya cuma sakit dan tidak ada kena-mengena dengan sihir, karma, bahkan ilmu hitam. Bukan senang meyakinkan Chatre yang tinggal lama di perantauan orang, berlatar belakangkan sains fizik dan biologi. Chatre tidak semudah itu diyakinkan dengan dongeng rakyat, bahkan kisah seram. Dia lulusan sains fizik di sebuah universiti berprestij di England. Lulusan Master of Microchemical from Edinburgh University itu lebih suka bercerita fakta. Kalau cerita sang kancil digigit buaya kah, cerita Puteri Ledang kah, atau cerita-cerita hikayat rakyat yang akan segera dia akan beredar pergi atau menjauhi diri. Baginya, cerita tanpa fakta tidak akan didengari sama sekali. Tami mendapat tahu yang Chatre adalah anak kepada Tuan Syupuruk. Lama dia memperhatikan Chatre dan terdetik hatinya mahu memiliki Chatre yang kacak, yang bujang dan kaya raya itu. Chatre seorang yang pendiam dan bercakap apabila perlu saja. Dia kerap melawati ayahnya, namun dia tidak menyangka buaya betina memerhatinya dengan segala rancangan jahat terhadapnya. Tanpa Chatre sedari, musuh keluarganya cuma di depan matanya saja. Tami menyelidiki latar belakang Chatre secara saksama. Dia mendapati yang Chatre adalah anak gundik ayahnya yang dibesarkan oleh istrinya yang terlantar sakit akibat guna-guna kumantung. Chatre bertentangan sikap dengan abangnya Shakaron. Mungkin kerana separuh darahnya dimiliki oleh orang kelas bawahan. Ibu Chatre adalah wanita kampung yang meninggal dunia semasa melahirkan Chatre. Anak itu diambil oleh Puan Visha Karange, ibunya Shakaron. Dibesarkan sebagai anak sendiri dan ditaburi kemewahan hidup. Tami bertekad memiliki Chatre kacak ini. Dalam diam-diam, dia mula melakonkan drama anak gadis perawan yang naif dan pura-pura bodoh. Dia bekerja sehabis baik merawat Tuan Syupuruk agar Chatre memandang rupanya yang jelita bak buah delima yang ranum siap dimakan. Dia berharap yang Chatre akan segera jatuh cinta dengan lakonan nenek kebayannya itu. Satu hari, Tami tanpa sengaja mendengar perbualan telefon Chatre. Dari intipan yang dia buat semasa memasuki ubat di dalam hose tube cubicle yang langsung ke rongga Tuan Syupuruk, dia terkejut mendengar suara perempuan yang halus manja dalam perbualan tersebut. Fikiran Tami mulai menghasut-hasut dia untuk menyiasat siapakah wanita celaka tersebut. Hatinya mulai hitam kembali balau. Akan ku hancurkan siapa yang cuba memiliki orang yang ku cintai. Sebenarnya itulah kekasih hati Chatre, Ramayasana, yang juga satu kolejnya semasa di England dulu. Ramayasana adalah wanita baik dan mereka couple secara online dan sekali-sekala bercuti di luar negara. Gadis itu bekerja sebagai doktor pakar di sebuah hospital terkenal di Perancis. Sememangnya mereka bercinta padu, namun secara senyap tanpa publicity murahan oleh paparazzi murahan.
Rama Sayana amat mengambil berat kondisinya keluarga Chatri. Dia sering menelefon dan memberikan kata-kata semangat pada buah hatinya, Chatri Altis Supuruk. Chatri memandu ke sebuah desa di Mukim Ayuh Dana, melawat nenek dan datuknya yang sudah lama tidak ditemui sejak menetap di luar negara. Kedua mereka masih sihat dan hidup sederhana di kampung Sri Champaralong. Dia mahu menziarahi orang tua ini kerana mereka adalah ibu bapa kepada mendiang ibunya, Sushimin Tapakari. Ketika dalam perjalanan, mungkin kerana agak jauh dan keletihan, dia nyaris terlanggar lembu yang cuba menyeberangi jalan. Keretanya terbabas dan dia pingsan. Ketika dia bangun, dia berada dalam wad di kampung halamannya. Sami yang membaca mentera tadi berhenti dan memerhatikan dia. Dia sudah bangun. Ayuh, berikan dia air minum, arah Tok Guru. Atuk dan neneknya ada di situ. Mereka mengucapkan terima kasih banyak kepada para Sami Wat yang merawat cucunya. Mereka mendapat tahu yang kenderaan cucu mereka terbabas sebelum ke sana. Chatri ada buat panggilan telefon memaklumkan atuknya. Ketika sudah sihat dan cergas, Chatri diajak pulang oleh atuknya. Mereka gembira tidak ada apa-apa cedera dan luka di badan cucu mereka. Para Sami adalah seperti doktor di hospital bandar. Lazimnya, jika ada sakit atau kemalangan, mangsa selalunya akan pergi ke wad dulu sebelum dihantarkan ke hospital. Ya, Chatri baik-baik saja. Tidak ada apa-apa yang membimbangkan. Sebelum keluar, Ketua Wad Tok Guru Long Sri Samanyuka menghampiri Chatri. Dengan nada puitis nasihat, dia memandang Chatri dengan pandangan tajam dan berkata, "Karma adalah hasil perbuatan baik dan buruk kita semasa hidup. Jiwa bernafas dan hitungan akal membimbing mencari hak kebaikan untuk marga masa kelahiran hayat mendatang. Dosa membuatkan kita tersiksa akan garisan karma yang tidak patut dipaksa menjelma dalam dunia manusia. Bertaubat dan bertekad membaiki masa silam adalah jalan keluar menyelesaikan masalah. Apabila tidak ada pintu nibbahana, datanglah ke sini. Tok Guru akan bantu cucu." Dia melibas jubah kuning, memandang kepada Chatri dan berlalu pergi. Sebenarnya, Tok Guru melihat manifestasi roh Kumantong bertinggi di atas bahu Chatri Altis Supuruk. Kita akan bersambung ke Kumantong 5 pada masa akan datang. Terima kasih, Larry Raphael, based on true story. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no.